Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man walah. Alhamdulillah, syukur kita semua ya kan dapat bertemu kembali di dalam halaqah kita ini yang saya akan sifatkan sebagai sudut-sudut kerohanian dalam Ramadan ini ataupun rohaniyat di Ramadan. Dan saya sebut tadi kita akan aplikasikan beberapa prinsip ya yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Manhajul Abidin. Ketahuilah di dalam kita berjalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagaimana yang halaqah yang terdahulu kita sebut, kita hisapkan, kita ukur diri kita apakah di sana telah terdapat peningkatan ataupun tidak dalam Ramadan kita. Umpamanya dalam berdiri qiyamnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam di bulan Ramadan. Apakah sekarang ni dia sedang meningkat dari sudut bukan hanya jumlah rakaat ataupun the quantity, tapi lebih kepada kualiti dia tu. Apakah kita bangun dengan semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ingin bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan pengampunan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan main saudara muslimin dan muslimat sekalian. Apabila kita tekan dengan jari kita, send to all, kadang-kadang perkara yang kita hantar adalah perkara-perkara akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Bila kita menghantar umpatan-umpatan ataupun fitnah-fitnah kepada kesemua orang, fikirlah untuk kita bertaubat menyucikan akan dosa kita itu, kita perlu memohon maaf kepada orang yang kita fitnahkan itu. Ataupun kita umpat atau umpat orang bawa, kita send to all seperti mana kita mengumpat juga. Banyak mana telah kita, berapa karung telah kita kutip dosa-dosa itu. Apakah kita bangun untuk memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus dan mulus ataupun macam mana sekarang ni? Ya, dah sampai ke malam ke-10. Kemudian kita tengok diri kita sendiri. Telahkah kita meningkat bahawa kita tidak mementingkan lagi? Ya, apabila habis sahur je orang kita tanya, "Ayang, besok nak buka puasa apa?" Tidakkah kita rasa pelik, tidakkah kita rasa janggal bahawa kita menentukan kematian kita? Fikirlah. Mungkin kamu tak sempat sahur pun, mungkin tak sempat subuh pun, ya. Itulah yang menyebabkan kita terpaksa mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peningkatan dalam diri kita dari sudut hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir Ramadan insya-Allah atau malam terakhir ni, akhirnya kita dapat meletakkan, kalau kita katakan Liverpool nakkan sebagai dia punya piala tu, European League apa semua, kita nak letakkan dalam liga hati kita ni Allah yang akhirnya berada di situ, bertakhta di situ, bukan hawa nafsu kita ya. Jadi itulah yang kita nak bawa. Yang pertama, halangan yang pertama yang berlaku dalam hati kita, halangan yang pertama yang dibawa oleh Ghazali adalah halangan ilmu. Jadi mana yang dengar mungkin merasakan orang tak bincang, itulah bahawa kita hanya kadang fikir di sana ilmu hanyalah satu benda saja, tapi lebih kepada itu. Kita mengetahui ilmu hukum hakam tentang puasa yang akan dibincangkan oleh seorang daripada kita nanti, tetapi lihat di sebelakang yang zahir, apa yang ada di belakangnya. Seperti kita bersembahyang, masa kita sujud kena betul-betul sujud dengan tamakninah, begitu juga dengan bentuk 90 darjat, kita katakan kepala kita pun straight apa semua. Ini secara fizikal. Tapi ketika kita rukuk tu, kun ma'ar raki'in, Allah kata, jadi bersama orang-orang yang rukuk. Kepada siapa kita rukuk? Untuk apa kita rukuk? Kita rukuk kepada Rabbul Izzah, dan kita tunduk kerana kita tunduk kepada hukum hakam dia. Itu maksudnya daripada rukuk itu. Jadi dalam perkara inilah yang pertama yang kita halangan yang perlu kita atasi adalah ilmu. Saya mengesyorkan kepada saudara-saudara sekalian, janganlah sia-siakan waktu, kerana dalam istilah agama kita yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun muallim atau muta'allim, ya, dalam hadis. Jadilah kamu seorang yang belajar, seorang murid atau seorang guru. Ya. Kemudian ketahuilah kita bahawa apabila seseorang kamu itu berjalan dan bertemu dengan taman-taman syurga, untungnya mereka yang berhenti dan menggembala kambing-kambing di syurga itu ataupun mendapat faedah daripada syurga itu. Mereka pun, para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah dia taman-taman syurga wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, "Hilaqal zikr."
halakah-halakah, ya, majlis-majlis di mana terdapat akan sebut dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis-majlis ilmu lah yang paling banyak disebut di dalamnya, zikir-zikir ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hal yang pertama yang hendak kita sebutkan, bahawa halangan ilmu ini janganlah sekadar ilmu yang kita boleh buat kerja dapat gaji, tapi ilmu supaya hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Allah memanggil kita, kita tak rasa takut, kita tak rasa pelik kerana panggilannya. Sentiasa kita aku dan telah sentiasa kita jawab panggil Allah bila dia panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan rida dan dia menadaimu, ya, kembalilah bersama hamba-hambaku, kembalilah kamu semua kepada syurga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.